Pelbagai perkongsian menarik khusus dari MHI, Khamis 3 Mac 2022. Inspirasi laman dengan konsep rimba moden di kota yang cukup menarik dan menakjubkan. Masalah kanak-kanak bantut. Mengapa kena ambil peduli dan apa yang ibu bapa perlu tahu? Manalah kelakannya. Anda buat apa tu? Hello, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia hari ini, edisi 3 Mac 2022 bersama dengan Naz Rahman dan juga saya, Sofia Nur Solihatun. Silakan. Oh, Silakan bertemu masing-masing. Sihat, Puan Naz? Alhamdulillah, kita pun dah lama tak bersiaran. Dan Rasa dah 2 bulan kita tak berjumpa kat sini. 2 bulan ya? Awak Alhamdulillah, kira. masih segar orangnya. Betul-betul dia rindu kat saya, dia kira 2 bulan lah. gitu. Sikit saja. Kita memberikan anda semua inspirasi di pagi hari dengan pengisian kita, dengan segmen laman kita iaitu Rimba dalam Kota, Rimba Moden Kota. InsyaAllah kita akan cuba memaparkan kepada anda bagaimana suatu kawasan urban gitu menjadi suatu oasis. Ya, bayangkan 300 jenis tanaman dalam rumah anda. Saya tak tahulah, saya boleh bayangkan sebab saya ni jenis yang saya cuba untuk memulakan tanaman itu memang saya tak ada bakatnya. Tak ada bakat? Memang tak boleh melestarikan tanaman tu tak jadi kalau saya lah. Allahuakbar. Nas macam mana? Untuk saya, Boleh saya juga pembunuh tumbuhan sebenarnya. Jangan pembunuh. Okay, saya cuba jaga, ada kata cakap-cakap begitu. Tapi kadang-kadang dia tak nak subur juga. Jadi saya kagum dengan mereka yang ada istilah bahasa Inggerisnya green thumbs ya. Dia tanam apa saja pun cantik keluarnya. InsyaAllah memberikan anda inspirasi dan juga kita kupaskan isu tentang masalah bantut di negara. 1 dalam 5 kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah bantut. Dan insya-Allah kita kupaskan topik ini bersama dengan ibu bapa di luar sana yang ingin mengetahui lebih tentangnya. Betul. Dan itu saja kita juga akan bawakan kepada anda krisis di antara Rusia dan Ukraine, apa yang perlu kita tahu. Dan setakat ini sudah berlanjutan lebih seminggu ya, dan kita akan meninjau apakah perkembangan terkini, bagaimana ia memberikan sedikit sebanyak impak kepada keseluruhan negara-negara lain di seluruh dunia. Tepat sekali. Ini masuk hari ke-7 konflik ini berterusan dan kita akan memberikan anda yang mutakhir dan terkini. Sebelum itu kita akan terus memberikan anda inspirasi. Kononnya Sofia dan saya ni kurang pandai sikit kalau nak cakap pasal tumbuhan ni. Jadi kita lihat apakah usaha Arif 28 tahun dengan konsep tanamannya di Klang, Selangor. Kita saksikan. Hai, selamat datang ke Live Home Studio saya. Saya start minat dalam menanam ni selepas saya kahwin. Konsep ni saya kira saya nak buat like a jungle. Tapi moden punya konsep. Saya dapat idea ni daripada luar negara. Which is diorang dah lama sebenarnya nanam. Jadi diorang dah lama collect pokok-pokok rare, pokok-pokok yang dekat hutan Ecuador. Diorang banyak. Tapi saya ni macam sebab saya lagi suka outdoor punya life. So saya applykan dia dekat luar. So kat luar ni macam lebih natural. Dan diorang lebih macam dapat udara yang kat luar, dapat matahari kat luar. So lagi happy lah. Which is saya that's why saya buat ni. Saya cuba dalam masa 6 bulan. Lepas saya cuba 6 bulan, so progress tu macam mengejutkan lah. Which is saya tengok diorang punya grow besar macam mana, size diorang upsize. Humidifier tu pun saya custom sendiri. So lebih kurang cost untuk semua tu lebih kurang dalam 5,000 macam tu lah. Penggunaan humidifier ni untuk sejukkan temperature yang ada dekat kawasan ni. Which is kawasan ni
dia terlalu panas, dan kita perlukan humidifier ni untuk dia humidkan lagi. Maksudnya sejukkan lagi kawasan yang ada dekat sini. Benda ni saya custom sendiri. Dalam ni ada wire lah, which is plug on off dia. Ni dalam ni ada fan, which is kalau buka dalam ni lagi banyak lah, sebab dia produce lagi banyak mist lah, which is dalam ni dia ada fan yang which is rolling untuk hasilkan lebih banyak mist kalau nak ikutkan. Untuk yang maksudnya yang baru maksudnya baru nak menanam lah, and then nak buat konsep macam ni, kena study dulu. Maksudnya dari segi pencahayaan dia macam mana, daripada segi dia punya temperature macam mana, dia punya tempat tu macam mana. Macam saya punya tempat direct light. Macam saya direct light, that's why saya letak shade atas. Maksudnya ada shaded lah atas. So bawah dia tak terlalu kedap sebab saya tak ada pokok-pokok besar. Tapi kalau yang ada dekat rumah pokok-pokok besar, so diorang boleh on the spot dia letak greenhouse macam ni. Hebatnya seorang anak muda seakan sebuah greenhouse ya, dan ada humidifier. Saya rasa sebab itulah kita tak boleh nak ada tanaman lah. Saya baru nak cakap. Kasih sayang diletakkan tu memang saya respect. Itulah rahsia dia. Orang kata apa yang diletakkan, penat, lelah, peluh dan darah semua diletakkan dalam orang kata passion dia begitu. Jadi syabas, teruskan usaha kepada Encik Arif kita. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan berehat seketika Sofia, dan selepas ini kita akan cerita tentang satu masalah yang efek 1 dalam 5 kanak-kanak di Malaysia. Saya pun dulu macam tu juga. Oh, ya ke? Ya, saya. Dan kita akan ceritakan tentang masalah bantut di Malaysia. Ya, ibu bapa, kita perlukan perhatian anda. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Selamat kembali di Malaysia hari ini. Semoga keadaan baik sahaja. Kita akan berborak berkenaan banyak topik yang sangat menarik hanya di MHI khususnya. Dan Nas, awalnya awak minum 100 plus. Tiba-tiba kita dah ke udara ya. Sebenarnya saya ni suka minum 100 plus untuk bantu mempertingkatkan mental dan fizikal saya. Jadi dengan elektrolit yang ada dalam ni, ia mampu memberikan saya penghidratan yang optimum lah. Kadang-kadang kita berada di udara ni kan, cakap tiba-tiba hauslah pula. Jadi dengan 100 plus, kita dapat fokus 100% dan memberikan prestasi yang cemerlang 100%. Selama ni saya minum 100 plus, bila bersukan saja saya tak sangka boleh kekal hidrat juga. Hari ini pun jadual saya cukup pack dan saya rasa nak minum jugalah pagi ni. Kekal hidrat. Bawa untuk saya ya? Silakan, saya bawakan sekali. Sweet, dan yang ini pula tak ada gula. Saya tahu Sofia ni jaga badan orangnya. Minum. Silakan. Nak rasa segar ataupun tidak? Segar. Saya rasa refresh sangat. Saya pasti hari ini saya berikan 100%. 100. Hari ini saya on point. Anda kekal hidrat. Itu yang penting ya. Jadi 100 plus memang membantu mengekalkan kehidratan supaya kita mempertingkatkan fokus dan konsentrasi yang lebih baik. Kecerdasan juga lebih hebat untuk melakukan kerja seharian kita ya Sofia. Betul. Pastinya membantu untuk mengekalkan kehidratan supaya kita pertingkatkan fokus, konsentrasi yang lebih baik dan kecerdasan yang lebih hebat untuk melakukan kerja-kerja seharian, bukan sekadar bersukan saja, tapi kehidupan kita kekal aktif. So 100 plus ni sesuai untuk minum pada bila-bila masa saja, tak kisah waktu tengah kerja ke study pun boleh, asalkan kita boleh bantu fokus 100% dan memberikan 100%. Yes. Kekal hidrat dan fokus. Semangatkan semangatmu dengan 100 plus. Jom 100. Dah cukup segar? Segar. Saya bertenaga pagi ni. Jadi kita teruskan pengisian kita. Jadi kepada ibu bapa di luar sana, kita tumpukan perhatian kepada topik iaitu masalah bantut di negara Malaysia. Kita saksikan bingkisan ini. Memantau tumbuhbesaran anak-anak amatlah penting bagi memastikan perkembangan fizikal dan mental mereka seiring dengan usia.
terutama sejak lahir sehingga berusia 5 tahun. Aspek fizikal seperti ketinggian kanak-kanak juga perlulah diambil berat agar tiada masalah bantut berlaku. Tetapi, apakah yang dikatakan sebagai masalah bantut? Secara ringkasnya, bantut ialah apabila kanak-kanak mempunyai masalah ketinggian yang tidak seiring dengan usia mereka. Ini juga boleh menjadi penanda ukur bagi mengesan masalah malnutrisi kronik dalam kalangan kanak-kanak. Berdasarkan tinjauan kesihatan dan morbiditi 2019, 21.8% kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah bantut. Atau, dengan kata lain, 1 daripada 5 kanak-kanak di Malaysia sedang atau bakal mengalami masalah ini. Namun, tidak semua ibu bapa sedar bahawa anak mereka mungkin ada mengalaminya. Bagi Siti Nurhaslinda Abu Bakar, 38 tahun dan pasangannya Muhammad Ridha Ahmad Kanan, 41 tahun. Mereka mula menyedari bayi mereka yang ketika itu berusia 9 bulan mengalami masalah bantut. Adam Khair Hakim Muhammad Ridha yang kini berusia 3 tahun mengalami masalah bantut apabila dia mula diserang sawan dan dibawa berjumpa doktor. Punca utama masalah yang dihadapi Adam dikatakan daripada penyakit hati yang dipanggil Glycogen Storage Disease, GSD. Mempunyai perut besar dan muka seperti doll face adalah antara ciri bantut yang dihadapi oleh Adam. Kini, Adam masih dalam pemantauan klinik genetik Hospital Kuala Lumpur bagi melihat perkembangan tumbesarannya. Masalah bantut Adam disedari oleh ibu bapanya sejak dari bayi lagi. Tetapi, adakah kebanyakan ibu bapa kini cakna dengannya kerana kesan pada anak-anak bukan setakat tumbesaran, malah mungkin perkembangan mental juga boleh terjejas? Sejauh manakah ibu bapa tahu mengenai masalah bantut ini? Dengan itu, satu peringatan supaya kita sebagai ibu bapa, jangan kita terlepas pandang. Kita risau dengan kekhilafan diri kita sendiri. Mungkin kita terlepas pandang antara simptom awal yang menunjukkan anak kita itu mempunyai sedikit sebanyak malnutrisi yang boleh menyebabkan masalah bantut. Kita terus bersama dengan tetamu kita hari ini untuk memperincikan lagi situasi ini. Kita bersama dengan Puan Siti Nurhaslinda Abu Bakar, seorang ibu, dan juga Puan Zaitun Daud, Timbalan Pengarah Bahagian Pemakanan KKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Nurhaslinda sihat ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bila kita lihat keletah anak yang dinamakan Adam ini, sejuk hati kita. Umur Adam berapa sekarang, Puan? Sekarang nak masuk 4 tahun lah, 3 tahun lebih. 4 tahun ya. Jadi saya sebagai seorang ayah dan Sofia juga sebagai seorang ibu, kita ni sangat ingin tahu ya, macam mana Puan mula-mula memantau Adam dan bilakah masa Puan sedari bahawa ada masalah di sini? Dia sebenarnya masa umur 9 bulan tu, berat dia tak naik. Tapi dan masa setahun 6 bulan, klinik kesihatan minta refer pada pegawai pemakanan lah. Walaupun dia makan okey, semangat dia memang suka makan. Tapi berat dia tak naik. So dalam hati saya rasa ada benda lain lah. So tahun 2020, bulan 10, tiba-tiba dia jadi fit, dia sejam. So dari situ sebenarnya lepas tu doktor diagnose dia ada penyakit lain lah, penyakit Glycogen Storage Disease. So dia punya punca bantut adalah disebabkan penyakit itu, bukan sebab pemakanan. Jadi at the first place sangat penting untuk kita tahu, kita monitor dululah pemakanan. Selepas pemakanan okey, baru kita tahu ni punca dia dari tempat lain. Bila Puan menyentuh berkenaan makan dia okey, rutin dia memang aktif dan sebagainya, memang terjaga, tetapi ada masalah tumbesaran di situ. Adakah berdasarkan berat badan ke ketinggian ke mana datang dulu, Puan? Berat badan dan ketinggian. Kedua-duanya. Tapi mostly yang doktor risau masa tu adalah ketinggian lah. Dia tak tinggi tapi bila cek pemakanan dan penyusuan dia semua okey. Bagaimana pula dengan kecerdasannya? Adakah Puan sedar bahawa mungkin Adam menghadapi masalah pembelajaran walaupun usianya masih muda? Itu yang saya risau sebenarnya. Sebabnya kalau saya pada mulanya saya fikir tak apalah, mak ayah dia jenis kecil-kecil. So maybe dia pun akan bersaiz kecil jugalah. Jadi bila pegawai pemakanan kata akan ada masalah pembelajaran, that's why saya teruskan follow up juga.
Tapi yang saya perasan, dia boleh berjalan tapi dia tak berlari. Dia takut, dia tak naik tangga, dia sangat tak aktif. Dia macam dia berjalan tapi dia tengah jalan slow, dia banyak duduk. So secara fizikal dan dia tak bergaul dengan orang lah. Sebab dia, yang lain tu kita tak tahu lagi pembelajaran dia, tapi daripada pemakanan cakap akan ada masalah pembelajaran. Sebab itulah saya teruskan juga follow up lah. Baik, ini graf Adam sendiri ya, Puan Haslinda? Graf Adam. Dan setakat ini bila berjumpa dengan doktor, dengan dapat konsultasi dan sebagainya, apakah antara langkah-langkah untuk ialah kita menyelesaikan masalah dalaman ataupun organ itu, dan seterusnya adakah terdapat cara untuk orang kata match up balik pembesaran bagi Adam ni? Pembesaran ni. Alhamdulillah, selepas kita tahu punca Adam ada bantut adalah disebabkan oleh glycogen storage disease. So bila dah tahu punca, jadi saya dah jumpa pakar genetik. Ini perlu merupakan penyakit genetik. Dia ada masalah dengan hati dia sebenarnya. Ya, sebenarnya suatu penyakit yang amat luar biasa di sini ya, bukannya selalu terkena. Jadi kita doakan supaya puan terus kental dan terus memberikan Adam kasih sayang yang tidak berbelah bagi, insya-Allah. Kekal kuat puan. Ya, baik, kita teruskan perkongsian topik kita dengan Puan Zaitan Daud daripada Timbalan Pengarah bahagian pemakanan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Puan Zaitun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dengar masalah yang diluahkan oleh Puan Siti Nur Haslinda tadi, di mana anaknya mengalami masalah bantut kerana sebuah penyakit. Tapi adakah ini suatu yang normal atau adakah ia semuanya tentang nutrisi? Sila kupaskan. Okey, terima kasih ya. Pertama sekali kita perlu tahulah bahawa masalah bantut ini merupakan masalah malform makanan yang kronik ya. Secara amnya bantut merupakan masalah ketinggian yang tidak seiring dengan usia disebabkan masalah kekurangan nutrien yang kronik. Maknanya kalau makan tu maknanya kebanyakan anak-anak ni dari segi kurang penjagaan selalunya sebab kebanyakan ibu bapa bekerja ya. Dan di mana kita tahu dari segi kajian yang dibuat oleh Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia yang kelima, kita dapati 27% anak dijaga oleh datuk dan nenek, ya, dan 24% anak dijaga oleh pengasuh dan lebih kurang 17% saja yang dijaga oleh ibu sendiri. Jadi dari segi isu penjagaan, ya, begitu juga yang dihantar ke taska, ya, 14% yang dihantar ke pusat jagaan. Di mana kita tahu ada banyak pusat jagaan ya memandangkan kedua ibu bapa bekerja ya. Jadi isu makanan ni tak boleh diambil ringan lah sebenarnya dari segi penjagaan ya. Keadaan ini bantut ni ditentukan berdasarkan pada ukuran tinggi atau panjang berbanding dengan umur kanak-kanak tersebut ya. Baik. Jadi kalau anak bantut kita sering lihat kanak-kanak yang sihat di kalangan rakan sebaya, bersama rakan sebaya, kerana masalah ini kita tak boleh pandang ringan lah ya, kerana ia melibatkan masalah kesihatan dan juga kognitif. Dan kita tahulah kalau masalah kognitif ni dia boleh menjejaskan bila ia besar nantilah ya. Bila anak tu orang kata ianya rendah berbanding dengan tinggi, jadi kalau dia makan lebih sikit, nanti bila dia besar nanti dia boleh mudah untuk menjadi obes lah. Baik. Dan kita tahu bila kita seorang tu orang kata menjadi obes, banyak lagi penyakit-penyakit lain lah yang akan datang lah ya, seperti manis, darah tinggi ya. Baik. Dan juga penyakit-penyakit sendi. Itu penyakit berangkai yang boleh kita orang kata expect ataupun lihatlah jika masalah ini tidak diselesaikan. Kita bertanyakan kepada Puan Siti Nur Haslinda semula. Puan, bila meninjau dan melihat keadaan anak itu dan mula sedar ada masalah kebantutannya, adakah immuniti juga terkesan? Adakah cepat jatuh sakit? Macam hantar sekolah ke, hantar jumpa kanak-kanak lain, mudah lemah dan sebagainya. Bagaimana Puan? Ya betul. Dia macam masa awalnya saya ingatkan dia budak baik lah. Dia banyak duduk, dia tak melasak. Tapi sebenarnya dia letih. Dia ada masalah untuk beraktiviti lah sebenarnya.
Okey. Cepat sakit jugalah. Jadi kita bertanya pula kepada Puan Zaitun ya, dalam penjelasan bahawa mungkin gaya hidup di mana kita terlalu sibuk sebagai ibu dan bapa, kita hantar ke taska, ke datuk dan nenek, dan mungkin nutrisi di sana tidak sampai ke tahap yang sepatutnya. Tapi adakah ia juga berkaitan dengan genetik atau hereditary? Kalau kita tengok dari segi genetik ya, memang ada kajian yang dibuatlah ya. Yang kita dapati salah satu faktor yang menyumbang kepada masalah bantut adalah ciri ibu bapa itu sendiri. Ya, di mana ibu bapa yang ketinggiannya kalau perempuan ibunya kurang pada 150 cm dan juga ayah kurang daripada 160 cm, memang lebih tinggilah kebarangkalian untuk dapat anak yang bantut lah. Tapi walau bagaimanapun, faktor keturunan ini tidak boleh dijadikan alasan semata-mata ya, yang menyumbang pada masalah bantut. Ya. Jadi berdasarkan kepada kajian tempatan dan juga antarabangsa, masalah bantut dapat diatasi sekiranya pemakanan dan penjagaan kesihatan diberi penekanan dalam tempoh 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan ini bermula daripada seseorang ibu tu mengandung sehinggalah anak tu berumur 2 tahun. Baik. Jadi itulah merupakan tempoh yang kritikal lah, di mana bila seorang itu merancang untuk hamil, dia perlu mengambil pemakanan yang kata terbaik lah, jaga kesihatan. Yang tu kan dalam poster dia punya ni, 1000 hari pertama di mana 270 hari tu adalah semasa kehamilan, hingga 165 hari kehidupan tahun pertama bayi tersebut, dan 365 hari lagi adalah tahun kedua kehidupan. Jadi masa inilah kalau kita tengok growth chart tadi kan, dari segi graf pertumbuhan tadi memang ternampak. Graf tu menunjukkan pada peringkat awal umur tu memang pertumbuhan kanak-kanak tu terlalu cepat. Jadi masa itulah kita nak kena jaga betul-betul dari segi pemakanan kanak-kanak tersebutlah secara amnya. Jadi dari dalam kandungan juga ibu sepatutnya kita kena sedar ya, setiap yang kita makan atau tak cukup makan itu memberikan impact kesan kepada anak kita dalam kandungan sehingga berusia 2 tahun. Puan Siti Nurhazlinda, kita nak tanyakan juga ya, sekarang ni setakat ini dah tahu ada masalah ini, adakah terdapatnya antara cara ataupun ialah prosedur yang dilakukan untuk mengembalikan Adam ke graf kesihatan yang sepatutnya berdasarkan pertumbuhannya? Buat masa sekarang, penyakit Adam ni dia memang tak ada ubat. So memang saya perlu uruskan pemakanan dia. Pertama, dia kena makan setiap 3 jam. Okey. Dan bila malam, dia kena minum susu campur dengan tepung jagung. Tepung jagung. Kena lipat gandakan nutrien dia lah. Ya, betul. Terutama untuk karbohidrat. Sebab nak pastikan gula dalam darah dia konsisten. Kalau misalnya dia tak makan lebih daripada 3 jam, dia boleh hypo. Wow. Hypoglycemia ya. Itu yang mengalami kekejangan bila bangun tidur tu. Ya, betul. Sampai bila ni Puan? Doktor seumur hidup dia. Seumur hidup. Ya, dia memang ada penyakit genetik yang memang kita dah test, kami dah berfollow up dengan klinik genetik HKL. Baiklah. Jadi apa yang kita tahu, kes yang dialami oleh adik Adam ini sebenarnya bukan sesuatu yang tipikal ya. Ia sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi kita kagum akan kecekalan Puan Siti Nurhazlinda. Terima kasih. Jadi sekarang ni Adam dah semakin pulih, semakin sihat atau menjalani kehidupan yang biasa? Kuat tak ya, dia? Alhamdulillah sangat. Lepas dia kita dah tahu penyakit dia, kita dah follow apa yang doktor cakap, pakar cakap. Alhamdulillah lepas tu dia aktif. Dia macam kanak-kanak lain lah. Kehidupan dia macam memang kanak-kanak lain. Tinggi dia naik, berat dia naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah. Jadi mungkin kita minta pesanan terakhir daripada Puan Zaitun Daud daripada bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sofia dan saya masih menggaru kepala. Kita mempunyai anak tapi kita tak tahu tipikal ataupun tidak, ada penyakit atau tidak. Jadi mungkin pesanan untuk ibu bapa di luar sana. Okey. Untuk pesanan saya lah ya, ibu bapa perlu sedarlah ya. Anak-anak merupakan masa depan negara ya. Kesihatan anak-anak bukan hanya dipengaruhi oleh perkhidmatan kesihatan semata-mata, tetapi sangat dipengaruhi oleh gaya hidup ya.
ketahanan terhadap jangkit penyakit, status ekonomi dan juga sosial, serta tahap pendidikan ibu bapa. Tetapi seperti yang saya katakan tadilah, ya, ibu bapa perlu memastikan anak mendapat penjagaan kesihatan dan pemakanan yang betul. Jangan kita ingat anak kita tu sihat, boleh berjalan, bercakap elok dan kita tak pergi memantau dari segi taraf pemakanan dia. So, walaupun dah habis tempoh, selalunya ibu bapa akan bawa anak ke klinik semasa ada tempoh kata cucuk vaksin dekat klinik masa berumur hingga 18 bulan. Selepas 18 bulan, kebanyakan ibu bapa tak bawa lagi anak-anak ke klinik lah. Jadi saya cadangkan ibu bapa perlu memantau berat dan tinggi anak secara regular, ya, seperti mana yang diberikan oleh pihak klinik untuk pemantauan dari segi taraf pemakanan tersebut, ya. Okey. Dan sekali lagi saya nak tekankan dapatkan pemeriksaan di klinik kesihatan seawal merancang kehamilan dan sepanjang tempoh kehamilan. Yang itu sangat mustahak. Baik. Jangan tunggu sampai orang kata 5-6 bulan kehamilan baru nak ke klinik lah, nak nak buat booking kan. Okey. Sebaiknya once tahu dah mengandung, teruslah ke klinik untuk dapatkan pemeriksaan lengkap daripada pihak doktor, ya. Tanggungjawab Dan kita. bila dah bersalin, susukan anak dengan susu ibu, ya, bermula daripada lahir tanpa makanan lain, ya, selama 6 bulan. Yang itu kita panggil penyusuan secara eksklusif. Anak masa umur 6 bulan ke bawah tak memerlukan makanan lain. Dia dah cukup dengan susu ibu. Susu ibu adalah terbaiklah untuk anak ibu kita, untuk anak. Jadi saya rasa kalau yang tu dapat diamalkan dengan baik. Dan cukup susu, insya-Allah anak dapat membesar dengan baiklah. Dan betul. perlu teruskan makanan suplemen bila anak selepas umur 6 bulan, tetapi perlu susukan susu ibu juga, tambahan susu ibu sehingga berumur 2 tahun. Ya, Dan baik yang Puan Zaitun. terakhir, bawalah anak ke klinik. Sekali lagi saya nak tekankan, bawalah anak ke klinik untuk pemantauan dan juga pengesanan awal masalah kesembuhan bayi dan juga kanak-kanak, serta dapatkan vaksin seperti yang disarankan lah. Okey, Ya. Puan Zaitun. Itulah Dan segala saya yang rasa disebutkan. itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Puan Zaitun. Segala yang diucapkan itu pastinya akan diingatkan kepada setiap ibu bapa jika kita kerap berjumpa dengan doktor di klinik untuk melihat pertumbuhan anak kita stabil atau tidak. Pantau dan pantau, ya. Ya. Baiklah, untuk Puan Siti Nurhalizinah Abu Bakar, kita mungkin pesanan buat ibu bapa di luar sana yang mungkin tidak cakna atau mengambil ringan tentang nutrisi anak-anak. Silakan Puan. Okey, nasihat saya teruskan follow up di klinik kesihatan dan jangan malu. Sebenarnya ramai ibu bapa nak mengaku bila anak saya follow up under bantut. Jangan malu untuk pergi. Sebab kita tak tahu mungkin masalah pemakanan ataupun macam anak saya ada masalah lain. Kalau kita tak pergi, kita tak tahu dan mungkin akan mengancam nyawa dia kalau kita tak teruskan follow up. Jangan malu untuk mengaku anak kita ada follow up bantut. Untuk kebaikan anak-anak lah. Pesanan yang bernas. Jangan malu. Kalau malu, kita juga ibu bapa juga yang rugi. Kita berdepan realiti. Depan dengan realiti seperti saya masa sekolah dulu, masa kita kena beratur kan, saya lah berada di depan. Yang pendek-pendek kena ada berada di depan. Begitu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada dua responden kita, Puan Siti Nurhalizinah. Boleh tambah satu ke? Secara ringkas Puan, silakan. Okey, saya ringkas. Saya nak maklumkan sebab ramai juga yang pergi ke klinik swasta, ya. Kebanyakan klinik swasta dia tak ada ambil tinggi. Jadi saya nak ibu bapa di luar sana bila ke klinik swasta, kita minta untuk anak kita diukur berat dan juga tinggi sekali. Supaya kita dapat tahu status kesihatan anak. Baik. Terima kasih Puan Zaitun. Berat dan tinggi paling penting sekali. Kena dua-dua sekali, ya. Berat dengan ketinggian. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Zaitun Daud, Timbalan Pengarah Bahagian Pemakanan KKM, dan juga Puan Siti Nurhalizinah Abu Bakar, ibu yang mempunyai penceritaan yang cukup kuat sekali. Kita doakan yang terbaik untuk Adam. Terima kasih kedua-duanya. Dan ibu dan bapa mana yang tak nak yang terbaik untuk anak-anak mereka. Sekali lagi, pemantauan harus dilakukan sewaktu ibu masih mengandungkan anaknya. Tanggungjawab bermula dari situ. Itulah dia. Saya pasti Sofia seorang ibu yang bertanggungjawab. Anaknya pun membesar dengan gahnya. Alhamdulillah. Okey, kita akan berehat seketika. Banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini.
Masih menemani anda di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita akan bincangkan berkenaan kulit cantik, sihat dan kurus. Dan kita terus bersama dengan Cik Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita bersama kita pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Sofia. Waalaikumsalam. Apa khabar Sofia? Sihat, Alhamdulillah. Cik Atira cantik seperti biasa. Kongsikan bersama kita apakah yang dibawakan oleh Jamu Jelita hari ini. Silakan. Okey, terima kasih Sofia. Assalamualaikum buat semua penonton Malaysia hari ini. Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan. Okey Sofia, selalunya kalau cerita dalam program Malaysia hari ini, kami pasti akan bercerita tentang kebaikan bahan produk Jamu Jelita, tentang testimoni Jamu Jelita, tentang maklum balas dan sebagainya. Tetapi hari ini berbeza Sofia, yang mana hari ini ada nak meyakinkan pengguna kenapa mereka harus dapatkan produk Jamu Jelita dan kenapa anda kena pakai produk Jamu Jelita tanpa was-was. Okey, yang pertama anda kena tahu bahawa produk Jamu Jelita tidak asing lagi di pasaran kerana dah 10 tahun di pasaran. Dan yang kedua, kerana produk Jamu Jelita bukan produk timbang kilo. Anda kena tahu Jamu Jelita bukan produk timbang kilo, dan kami ada kilang kami sendiri dan kilang kami mendapat pengiktirafan dari MESTI yang mana boleh diklasifikasikan sebagai produk yang dihasilkan mematuhi keperluan kebersihan dan keselamatan makanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Malah produk kami sendiri pun mendapat pengiktirafan makanan dan disahkan halal oleh JAKIB. Jadi kenapa pakai produk yang belum tentu selamat, yang tidak berkualiti, kalau dah ada produk yang terbukti berkualiti, selamat dan harga mampu milik. Jadi sebab tu kalau anda melihat di kaca TV, Pewak Pinky Plus dah dimainkan di TV mana hari ini akan bawakan produk Pewak Pinky Plus, dan anda yang belum mencuba produk Jamu Jelita, ada masalah kulit seperti kulit kusam, ada masalah tanah kulit tidak sekata, jeragat, dah try macam-macam produk tapi masih ada masalah yang sama, anda boleh cuba dapatkan Pewak Pinky Plus yang akan bawakan hari ini. Sebab sebenarnya Atira bukan sekadar nak berkongsi ataupun nak melariskan produk Jamu Jelita seperti Pinky Plus ni, tetapi ini adalah fakta yang mana testimoni kami dikongsikan, banyak maklum balas yang kongsikan. Pinky Plus ni dah 10 tahun di pasaran, ramai yang minum, mereka memang ada kulit yang cantik. Masalah jerawat dapat diatasi, jeragat pun makin pudar. Malah yang paling penting, rata-rata yang dah amalkan memang kongsikan dengan kami, mereka ada kulit yang sihat, kulit yang orang kata apa, bertambah cerah, kulit yang dulu jika ada banyak masalah sekarang dah bertambah baik. Dan yang paling penting, rata-rata yang amalkan produk Pinky Plus memang akan repeat order, termasuklah mereka di golongan usia 15 tahun hingga dewasa yang mana yang ada masalah kulit seperti penampakan jeragat pun ramai yang konsum, dan alhamdulillah rata-rata beri maklum balas produk Pinky Plus dah bantu mereka ada kulit yang cantik. Dan atau percaya juga sebenarnya semua ini takkan terjadi jika bukan kerana 20 bahan dalam Puak Pinky Plus ni yang rasanya tinggi dengan buah-buahan berry seperti kita boleh nampak ada strawberry, ada juga manggis. Dan sebenarnya dalam Puak Pinky Plus ni tinggi dengan vitamin C, ada vitamin E, ada buah-buahan yang tinggi dengan antioksidan yang terpercaya antioksidan sangat bagus dalam melindungi kulit kita dari radikal bebas untuk pastikan kulit kita sentiasa terjaga, sentiasa sihat. Jadi buat anda yang nakkan makanan tambahan untuk kulit anda atau memang sarankan anda dapat Puak Pinky Plus ni kerana dalam bahan-bahan dan produk ini terpercaya cukup bersesuaian untuk dijadikan sebagai makanan tambahan harian untuk anda ada kulit yang cantik. Dan nak promosi sekarang RM54.90, 2 botol Pinky Plus anda dapat dengan setiap pembelian di www.jombai.my. Kita dah bercakap tentang Pinky Plus Sofia, seterusnya anda percaya bila bercakap tentang kulit saja tak cukup? Setiap orang pasti nak jaga kulit, nak ada tubuh badan yang menawan. Dan kadang-kadang bila bercakap tentang rutin harian, makanan kita ada yang kadang-kadang tu makan sehari lebih 5 kali pun ada yang makan sehari 4 kali pun ada. Dan sebenarnya bila suka makan tu itu perkara biasa, atas sendiri pun suka makan. Dia jadi luar biasa kalau kita hari-hari makan tapi seminggu 2 kali je membuang, ataupun seminggu ada 3 hari 3 kali je membuang, itu menjadi masalah. Sebab segala sistem makanan tadi akan jadi toksin, akan jadi racun dalam usus kita, dalam perut kita, dan inilah menyebabkan kita ada masalah perut meragam, badan kita jadi lesu, dan hal ini juga menyebabkan kadang-kadang kita ada masalah sistem penghadaman yang tidak lawas, berat badan bertambah pun ramai. Jadi itulah masalah dia kalau kita tidak ada sistem penghadaman yang sihat. Jadi sebab tu hari ini ada bawakan Pewak Pinetox Fiber, yang mana Pewak Pinetox Fiber ni atas sarankan anda untuk konsum selepas makan berat, yang mana selepas 4 hingga 8 jam bahan-bahan dalam produk ini akan bantu anda untuk ada sistem detoksifikasi yang normal, yang sihat, dan akan bantu untuk singkir segala lebihan makanan, sisa toksin yang tersimpan dalam perut, supaya tidak ada yang tersimpan yang menyebabkan anda ada masalah saiz fizikal tidak seimbang ataupun susah nak berfashion gara-gara keadaan fizikal kita tu dalam keadaan yang tidak menawan. Jadi yang mana nak ada badan yang cantik, anda boleh try dapatkan Pewak Pinetox Fiber yang mana jaminan daripada atas awal botol pertama
anda akan dapat rasa badan lagi rasa lebih ringan, akan rasa perut lebih selesa dan tak ada lagi masalah kadang-kadang tu malas je rasa badan sebab terlalu banyak makanan dalam perut yang tidak disingkirkan. Dan seterusnya hari ini, kalau anda nak promosi sempena istimewa untuk penonton Malaysia hari ini, sekarang Puak Pantot Fiber berharga RM32 saja, harga asal RM38.90. Jadi kalau nak dapatkan, kena beli di Jombai sekarang sementara stok masih ada. Dan yang akhir sekali Sofia, kita dah bercakap tentang kulit, tentang tubuh badan dan seterusnya untuk kesihatan wanita. Sebab anda percaya wanita di Malaysia memang wanita yang hebat. Kita lah yang jaga rumah, kita juga yang bekerja bantu tolong keluarga dan sebagainya. Jadi pasti setiap wanita nakkan kesihatan yang terbaik untuk tubuh. Jadi jus Sarisi Wanita ni adalah jus jamu moden untuk para isteri, anak dara pun boleh konsum, ibu berpantang pun boleh konsum yang nak jaga dalaman. Dan dalam dalam jus Sarisi Wanita ni ada akar serapat, ada kunyit, ada batu sauda seperti yang anda lihat di kaca TV. Dan kesemua bahan ni cukup baik untuk atasi masalah dalaman wanita, terutama wanita yang dah bersalin ataupun para isteri yang dah banyak kali melahirkan anak. Buat anak dara yang ada bulanan tidak lancar, ada masalah keputihan, atau memang sarankan anda untuk dapatkan jus Sarisi Wanita ni. Dan ketiga-tiga produk ni, kalau anda nak dapatkan secara diskaun, anda boleh terus layari www.jombai.my dan secara ringkasnya Puak Pinky Plus untuk kulit yang cantik berharga cuma RM39.90. Nak badan yang menawan, Fiber berharga RM38.90. Dan secara ringkasnya, nak tahu lebih lanjut, boleh terus hubungi dari 1800-885510. Terima kasih banyak, Sofia. Terima kasih, Cik Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Pastinya bukan nak cantik dan kurus saja, tapi sihat dalaman kita juga. Terima kasih ucapkan sekali lagi. Kita akan berehat sebentar. Banyak lagi pengisian hanya di MHI. Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini. Nazrin Rahman melaporkan diri dan buat anda di luar sana, kita mungkin ambil masa ini untuk kumpul tenaga dan juga untuk kita cuba mengupas topik tentang keutuhan ummah kita dengan mendirikan rumah ibadat buat kesejahteraan mereka. Dengan ini, kita fokus kepada usaha daripada Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah dan kita bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, seorang pendakwa bebas yang merangkumi duta khas buat Madrasah Darul Ulum Wat Qirat. Dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersiaran daripada Madinah Al-Munawwarah ni. Alhamdulillah, semoga berada di bawah lindungan Allah SWT. Mesti pukul berapa kat sana sekarang Ustaz? Kita doakan supaya semua sahabat-sahabat yang melihat ini dapat sampai juga ke kota Madinah Al-Munawwarah ini, dapat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menziarahi baginda, insya-Allah. Amin. Amin. Begitu cemburu saya sebenarnya di sini. Tapi kita akan teruskan dengan usaha kita di Malaysia. Jadi mungkin Ustaz dah dapat memberikan pengenalan tentang Madrasah Darul Ulum Wal Qirat yang bakal membangunkan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah di Pantai Remis, Perak. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik kita dapat sama-sama pada pagi ini, insya-Allah. Saya semak Mui Madinah ni tuan-tuan, waktu ni belum subuh lagi, insya-Allah. Dan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah ini subhanallah kita bangunkan di Pantai Remis, Perak. Pantai Remis, Perak, sallallahu alaihi wasallam, yang subhanallah sallallahu alaihi wasallam kita bangunkan bukan sekadar sebuah masjid, tetapi subhanallah satu madrasah, tempat pengajian kepada para pelajar tahfiz seramai 300 orang. Masjid ini juga subhanallah sallallahu alaihi wasallam akan menyediakan sallallahu alaihi wasallam ruang dan kapasiti solat yang sangat luas, yang akan 5,000 jemaah pada satu masa untuk keseluruhan sallallahu alaihi wasallam Muhammad penduduk Pantai Remis, Perak yang sejumlah lebih kurang 17,000 orang, insya-Allah. Dan subhanallah tuan-tuan, dia bukan sekadar sebuah masjid seperti yang sebutkan tadi. Setiap wakaf yang kita berikan kepada masjid kita ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad bukan sekadar untuk orang ulang alik ke masjid, tetapi subhanallah kalau ada anak-anak kita yang menghafaz Al-Quran, orang masyarakat kampung yang hadir untuk solat berjemaah di masjid, orang kampung yang datang untuk mengikuti pengajian-pengajian yang kita sediakan, insya-Allah pahala dan ganjarannya akan sampai kepada tuan-tuan. Dan sekarang ni proses pembangunan kita telah pun melebihi daripada 50% ataupun 60% Salih Muhammad. Dan subhanallah sekarang ni kita sedang bina kubah dia.
sebanyak 114 batang tiang telah pun kita gunakan salli ala Sayyidina Muhammad, dan keseluruhannya tuan-tuan telah pun subhanallah Ustaz Syamad adalah hasil daripada sumbangan yang telah tuan-tuan berikan sepanjang daripada kita buat kempen pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Salih Semat Pantai Remis Perak ini, insya-Allah. Syukur atas usaha yang dilakukan setakat ini. Hampir 17,000 penduduk akan mendapat manfaat daripadanya. 50% telah hampir siap. Tapi perkembangan terkini tentang kutipan dana, Ustaz, setakat ini oleh orang ramai. Bolehkah kita dapat update sikit? Boleh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perkembangan terkini kita ni. Kita dah salli ala Sayyidina Muhammad semenjak daripada tahun 2000 hari itu. 2000 salli ala Sayyidina Muhammad, tahun 2000 salli ala Sayyidina Muhammad 21 kita telah buat submission salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian pembangunan kita akhirnya, tetapi disebabkan oleh pandemik kita slow sikit kerja-kerja kita. Namun begitu kita teruskan juga, dan sekarang ni tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, pembangunan telah pun mencecah lebih 50% lah. Dan subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, apa bezanya masjid kita ni salli ala Sayyidina Muhammad dengan masjid-masjid yang lain? Kalau subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan berikan sumbangan kepada masjid. Setiap daripada orang yang hadir untuk solat di masjid, setiap daripada orang yang solat di masjid, ganjaran dan pahala kita akan tumpang. Solat ala Jumaat. Tetapi subhanallah, masjid kita ni bukan sekadar masjid untuk orang solat. Masjid kita ini, solat Jumaat, kita menyediakan juga ruang-ruang kelas-kelas pengajian untuk pelajar-pelajar tahfiz. Yang keduanya, solat ala Muhammad, untuk pengajian-pengajian umumi untuk masyarakat yang kita sediakan. Kemudian juga yang ketiganya, kita juga sediakan solat Jumaat dewan-dewan dan Allah Subhanahu untuk kegunaan sosial, ekonomi dan sebagainya dalam untuk masyarakat. Allahumma salli dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli, kita telah berjaya untuk mengutip solat Jumaat setakat sekarang 13 juta ringgit, dan kita target untuk komplitkan masjid ini pada tahun ujung 2022 ini, dan kita sangat-sangat berharap agar kita dapat solat Jumaat utilisekan, menggunakan masjid ini pada tahun 2023 insya-Allah. Awal kita nak start guna dah solat Jumaat. Dan tuan-tuan, kita masih berbaki lagi 12 juta daripada 25 juta yang kita target. Kita target 25 juta tuan-tuan. Duit ni ada insya-Allah, ada dalam poket tuan-tuan. Dan subhanallah, saya merayu ni daripada kota Madinah Al-Munawwarah ni, salat Jumaat tuan-tuan, berhampiran dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ni. Kita bertemu pada pagi ini bukan pertemuan yang saja-saja tuan-tuan duduk di depan TV ni salat Jumaat, bukan saja-saja Allah nak letak tuan-tuan depan TV tengok salat Jumaat MHI pada pagi ini, tetapi subhanallah, Allah nak memberikan kepada kita peluang untuk kita berinfak pada pagi ini insya-Allah. Tuan-tuan, subhanallah, salat membangunkan masjid bukan satu benda yang kecil. Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan kita membangunkan masjid. Siapa yang membina masjid walaupun sebesar sarang burung saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah akan mengurniakan solat Jumaat satu rumah di dalam syurga. Allah akan bagi dia satu rumah dalam syurga. Dan di antara amalan yang kata Nabi SAW, 6 amalan yang kalau seorang itu buat, dia akan berterusan pahalanya walaupun dia telah meninggal dunia. Salah satunya ialah dia membina masjid. Setiap orang yang hadir untuk solat, Allah bagi kepadanya ganjaran pahala setiap langkah, fi kulli khutwatin. Pada setiap langkah Allah beri pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat orang yang pergi berjalan ke masjid. Dan orang tu tak akan dapat manfaat itu seandainya tidak ada masjid. Kita menyediakan masjid untuk dia mendapat fadilat tersebut. Duduknya salat Jumaat beriktikaf di masjid ada pahalanya. Duduk membaca Al-Quran dalam masjid ada pahalanya. Duduk solat dalam masjid ada pahalanya. Dan semua pahala-pahala itu mudah-mudahan akan kita tumpang salat ala Sayyidina Muhammad dengan bantuan-bantuan dan infak yang telah kita berikan untuk pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis Perak ni. Saya nak ajak semua tuan-tuan jangan bertangguh dengan sedekah ni, jangan tangguh. Fastabiqul khairat. Cepat-cepat buat sebab kita tak tahu nanti macam mana keadaan kita ke depan nanti insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah saya pun akan menyampaikan amanat cepat-cepat sebelum terlambat untuk kita berinfak ke arah keteguhan ummah kita. Jadi semoga Ustaz Jafri yang berada di Madinah sekarang mendapat barakah daripada Allah SWT. Stay safe Ustaz yang berada di Madinah ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak.
InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah dia pesanan daripada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi kita. Semoga kita menghayati pesanan Ustaz sebentar tadi. Baiklah para penonton sekalian. Saya ini biasa sangat buat stage show pula. Jadi kita ingin menyampaikan yang terkini konflik antara Ukraine dan Rusia. Februari 2022, dunia digemparkan dengan pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melancarkan kempen ketenteraan di Ukraine. Krisis antara dua negara ini tiba ke kemuncak apabila letupan dilaporkan berlaku di sekitar bandar termasuk Kharkiv di timur Ukraine dan ibu negara Kiev. Berdasarkan sejarah, Rusia dan Ukraine pernah berada dalam satu pengaruh politik yang sama, iaitu di bawah Kesatuan Soviet atau USSR. 24 Ogos 1991, Ukraine mencapai kemerdekaan. Menurut Rusia, sewaktu pembubaran USSR, satu persetujuan telah dicapai dengan negara-negara barat bahawa tiada mana-mana negara bekas USSR akan menyertai Pakatan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara, NATO. Namun, tindakan Ukraine yang berpihak kepada Amerika Syarikat serta berhasrat untuk menyertai NATO membangkitkan kemarahan Kremlin sekaligus mencetuskan konflik yang berterusan sehingga kini. Sejak tercetusnya peperangan di beberapa kawasan dan angka korban turut meningkat, berpuluh ribu rakyat Ukraine mula meninggalkan negara itu. Ada yang melintasi sempadan Poland, Romania dan juga Hungary. Rakyat Malaysia yang berada di Ukraine turut merasai kesannya. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, semua rakyat Malaysia yang berdaftar dengan kedutaan sudah pun meninggalkan negara bergolak itu. 9 rakyat Malaysia bersama 2 tanggungan mereka dan seorang warga Singapura dibawa keluar dari Kiev menggunakan jalan darat menuju ke Poland. Ini adalah kerana ruang udara Ukraine sudah ditutup kerana risiko tinggi pada pengangkutan awam. Terkini, kesemua rakyat Malaysia dilaporkan sudah selamat tiba di tanah air pada petang kemarin. Antara kisah yang mendapat perhatian ketika krisis ini berlaku ialah apabila gambar bekas Ratu Cantik Ukraine, Anastasia Lena yang lengkap berpakaian tentera tular di media sosial. Wanita berusia 31 tahun itu dinobatkan sebagai juara pertandingan Ratu Cantik Kebangsaan pada tahun 2015. Kini, dia adalah seorang daripada ratusan penduduk tempatan yang mengangkat senjata untuk menentang pencerobohan tentera Rusia. Selain itu, ada juga video dan gambar menunjukkan seorang lelaki rakyat tempatan Ukraine cuba menghalang laluan kereta kebal Rusia. Bagi menzahirkan sokongan terhadap resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Kementerian Pengangkutan membuat keputusan untuk menghalang kapal tangki Rusia daripada berlabur di Pelabuhan Kuala Linggi, Melaka. Manakala beberapa buah negara di Eropah juga menutup ruang udara kepada semua pesawat dari Rusia. Peperangan yang berlaku turut menjadi mangsa kepada pelbagai berita palsu yang pantas menular di media sosial. Antaranya ialah beberapa gambar lama jet-jet pejuang dan siri pengeboman yang dikatakan berlaku di Ukraine. Beberapa media utama antarabangsa turut menekankan mengenai kesahihan fakta yang tersebar di media sosial sebelum menyiarkannya. Rakyat Malaysia juga perlu mendapat maklumat daripada sumber yang sahih bagi memahami situasi sebenar yang berlaku antara konflik Rusia dan Ukraine. Jadi kita kan pantaulah berita daripada media sosial tentang krisis Rusia-Ukraine ini. Kalau anda sangsi, jangan kongsi. Dan berita terkini, ya, pasukan-pasukan penyerang Rusia telah pun menawan bandaraya di belah selatan Ukraine iaitu Kherson 30 minit yang lepas. Dan nampaknya Rusia semakin marah walaupun mereka inginkan perundingan damai. Perundingan damai tapi masih mara ke depan. Macam mana itu, Sofia? Konflik yang masih berterusan dan kita sedia maklum banyak aspek ya yang perlu diperhalusi. Kita doakan yang terbaiklah untuk kesejahteraan dan keselamatan masyarakat di sana. Baik, kita terus bersama menunjukkan kepada anda statistik terkini COVID-19 di Malaysia. Setakat 2 Mac 2022, 27,500 kes
baru dan disahkan di hospital, dipaparkan di kaca TV anda. Kita harapkan agar anda tidak terbiasa dengan angka ini, anda masih kekal cakna dengan penjagaan SOP anda untuk keselamatan bersama. Kita doakan yang terbaik untuk kita semua. Baiklah, jadi ada berita baik pula untuk mereka yang ingin mengembara VTL LITB OSC digugurkan memula 3 Mac ini. Jadi vaksin travel lane kita ke Singapura dan juga gelembung pengembaraan ke Langkawi dan juga One Stop Center kita tidak perlu berkuarantin. Kepada pengembara biasa yang menerima dos penggalak 5 hari kuarantin, kepada yang lengkap vaksin 7 hari dan mereka yang lengkap vaksin tapi atau tidak vaksin 10 hari kuarantin masih diperlukan ya. Inilah kemasukan ke Malaysia, pastinya kita ada perubahan di masa-masa menuju ke arah endemik, insya-Allah. Insya-Allah. Itulah masa yang kita ada untuk Malaysia hari ini pada pagi ini. Saya Nazrudin Rahman dan saya Sofia Nur Solihin Dia lupa nama mengucapkan dia. terima kasih kepada anda semua. Kita jumpa anda esok hanya di Malaysia hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum.